Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Maksudnya, dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru berdakwah kepada al-khair, kebajikan, dan menyuruh berbuat segala perkara yang ma'ruf, baik, serta melarang daripada segala yang mungkar, buruk dan keji. Dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya saya sendiri dapat sampai ke tempat tuan-tuan ini. Rasanya dah lebih daripada 3 atau 4 bulan tak sampai ke sini. Lebih lagi. Yang nampaknya cantiklah surau masjid ini. Cantik sangat. Belakang pun lawa. Kapek pun antara kapek yang terbaik di dunia lah. Memang tidak di akhirat, di dunia. Di akhirat tak ada kapek ni di dunia. Saudara yang saya kasihi sekalian, mudah-mudahan masjid kita tak termasuk apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yatabaha an-nas fil masajid. Tidak akan berlakunya kiamat, kata Nabi, sehinggalah manusia saling berbangga tentang masjid masing-masing. Masing-masing nak menunjukkan masjidnya hebat, masjidnya bagus, masjidnya lawa, masjidnya indah. Tapi masjid itu kharabun minal huda, kosong daripada petunjuk hidayah. Jadi insya-Allah kita yang ada di sekitar kota warisan ini tidak termasuk di kalangan yang Nabi sebut itu, insya-Allah. Saudara sekalian, malam ini kita membicarakan satu tajuk berkait dengan al-khair, kebajikan. Tajuk yang berkait dengan al-khair, kebajikan. Tajuk yang besarnya ialah kuasa politik adalah kebajikan pertama, nombor 1. Itu tajuk bagi cerah mata. Jangan tertidur. Kuasa politik adalah kebajikan pertama, nombor 1. Ayat Quran tadi nak menggambarkan kepada kita umat yang berjaya di dunia akhirat itu ada 3 sifat. Satunya yad'una ilal khair, menyeru berdakwah kepada kebajikan. Yang kedua, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh berbuat segala perkara yang baik. 3, wa yanhauna 'anil munkar, melarang daripada segala yang mungkar, buruk dan keji. Ada 3. Tak boleh buat 2, mesti buat 3. Jangan pakai akal. Siapa yang buat 3 perkara ini, wa ulaika humul muflihun, mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya. Muflihun kalau kita ambil bahasa mudah, sebab tidak semua kita sekolah Arab. Selepas daripada kita menyebut hayya 'alas salah, kita akan menyebut hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan, al-falah. Mengapa tak disebut kepada hayya 'alal fawz, marilah menuju kejayaan? Kejayaan juga al-fawz itu.
Tapi al-fauz hanya membawa makna kejayaan di akhirat sahaja. Adapun al-falah, orangnya muflihun, berjaya di dunia dan di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mesti ada 3 sifat. 1, yad'una ilal khair, menyeru, berdakwah kepada kebajikan. 2, menyuruh berbuat segala perkara yang ma'ruf. Apa beza menyeru dengan menyuruh? Bahasa mudah dipahami. Menyuruh memerlukan kuasa. Kita tak boleh suruh orang selain dalam rumah tangga kita. Orang luar daripada rumah kita, sebagai kerajaan yang kecil, kita boleh suruh, kita boleh beritahu, dakwah. Awak Puan Zainab nak jemur kain, pakailah tudung, jangan tak tutup aurat. Itu dia panggil menyeru, berdakwah. Tapi kalau menyuruh perlu pada kuasa. Boleh kita nak cakap dekat, siapa nama perempuan tadi? Zainab ya? Zainab, lupa dah. Zainab tadi, tuan-tuan jangan lupa. Zainab tadi, awak kalau nak jemur kain, pakai tudung. Kalau awak tak pakai tudung, nampak ni, rotan ni, saya rotan awak. Agak-agak bergaduh tak kita dengan suami dia? Bergaduh tak ya? Bergaduh. Tapi kalau dengan anak gadis kita, ayah kata pakai tudung, keluar rumah nak sidai kain, pakai tudung. Awak nampak ni, rotan awak. Agak-agaknya possible tak kita sebut begitu pada anak gadis kita? Boleh ke tak boleh? Pasal dia anak kita, bawah bidang kuasa kita. Bidang kuasa mana? Saya Perdana Menteri dalam rumah ini, kau faham? Gitu. Yang ni perlu pada kuasa, yang ni tak perlu. Berderu, menyeru je, berdakwah. Yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan. Yang ni ya'murun, kena suruh. Dia bergantung pada kuasa. Tengoklah dalam rumah kita, dalam pejabat kita, tengok. Orang yang ada orang gaji rumah dia, dia kena ingat, sekiranya orang gaji itu Indon ke Filipin ke Kampuchea ke, tidak menutup aurat, yang tanggung dosa itu ialah kita. Tak ada kena-kena Ustaz, dia kerja je saya bayar 600 sebulan. Tak. Sebab dia bawah kuasa kita. Saya tengok ramai orang tak kisah bahagian ini. Orang Indon Ustaz, Kampuchea Ustaz, memang dah tak tutup aurat. Dah, siapa ambil dia? Saya. Dah tu awak tak berdosa? Tak ada, dia. Nak bawah bidang kuasa kita. Yang ketiga, mencegah kemungkaran. Sama juga, dia memerlukan kepada kuasa. Perlu pada kuasa. Saya sebut ini tuan-tuan, pagi tadi saya di Ampang jumpa dengan seorang doktor. Dia kata, Ustaz, kita hanya perlu berdakwah pada orang aja, ajak je orang buat baik. Lama kelamaan bila semua orang jadi baik, bolehlah kita tegakkan negara Islam. Tak betul tu. Islam tidak hanya suruh kita menyeru, sebaliknya Islam menyuruh kita apa dia? Supaya kita menyuruh orang. Dia tak boleh seru saja, kena pergi peringkat yang kedua, wa ya'murun, pemerintah, supaya buat yang ma'ruf. Tak boleh suruh yang ma'ruf je, dalam masa yang sama wa yanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, yang bersifat 3 di atas tadi. Humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Okey. Balik tajuk kita tadi. Pada nampak ni,
Kita kata kuasa politik adalah kebajikan pertama, nombor satu. Betul ke Ustaz? Kita tengok dulu. Kita tengok dulu apa dia. Yang pertamanya kita nak kena faham politik. Yang kedua nak kena faham kebajikan. Politik ini saudara sekalian, ianya adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Sebahagian daripada ajaran Islam itu ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan soal siasah, dengan soal mentadbir negeri dan negara. Sebahagian daripada ajaran Islam. Dia terletak di bawah tajuk syariat. Dikecilkan dia di bawah tajuk yang berkait dengan soal ad-daulah, soal negara. Jangan ada di kalangan orang Islam yang melihat soal siasah politik, soal negara berpisah daripada agama. Bila berpisah daripada agama, bermakna Islam yang kita bawa ialah Islam yang tidak betul, sebagaimana yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana Islam yang telah dibawa oleh pengganti baginda Khulafa ar-Rasyidin, khususnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tamanya apa dia? Jangan ada di kalangan orang Melayu Islam yang memisahkan soal negara dengan agama, soal siasah politik dengan agama. Jangan dipisahkan. Dalam ukapan yang agak baru oleh Profesor Dr. Yusuf Qardawi, di antara perkara yang berhak dihukum kafir tanpa keraguan adalah pemerintah-pemerintah dan pendukung-pendukung parti sekular yang secara terang-terangan, jangan baca sampai situ tak cukup, jangan baca setakat pemerintah dan pendukung parti sekular, tak boleh, kena sambung lagi, yang secara terang-terangan menolak syariat Allah. Dia jadi pemerintah, dia mendukung parti sekular, parti yang tak nak pada Islam. Parti itu, orang tu belum tentu lagi tak Islam. Ingat tu, parti itu boleh jadi parti tak Islam dah. Orang dalam tu belum tentu lagi. Sehingga menolak syariat Allah. Bila menolak syariat Allah, satu, dua, melaungkan pemisahan negara daripada agama. Faslud daulah anid-din, memisahkan negara daripada agama. Jadi dalam kepala kita orang Islam ingat, salah satu daripada perkara-perkara yang nak sebut malam ini, yang disebut sebagai kebajikan, ialah perkara yang berkait dengan soal mana? Kuasa politik. Betul ke nombor satu? Lepas ni kita tengok nanti satu-satu. Yang penting kita sama-sama faham. Kalau tak faham, kita akan bertelagah sama kita. Di akhirat lagi menderita. Wal'ayazubillah. Jadi politik ataupun siasah sebahagian daripada Islam, khususnya sebagaimana yang selalu disebut oleh para ulama, iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Kalimah ni, iqamatuddin, menegakkan agama, akidah dan syariat, dan wasiyasatud dunya, memerintah dunia, negeri, negara, bihi, dengannya, nya ini kembali kepada ad-din, agama. Inilah yang dimaksudkan dengan apa dia? Yang disebut sebagai kuasa politik, yang disebut sebagai siasah. Habis Ustaz, macam mana pula kuasa politik jadi kebajikan? Kita pergi yang kedua, yang hijau. Apa dia kebajikan? Firman Allah Ta'ala,
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak, kamu ini kembali kepada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yad'una ilal khair, berdakwah, menyeru kepada kebajikan. Apa makna menyeru kepada kebajikan? Jangan dikata kebajikan dengan makna welfare, dengan makna the welfare state, negara kebajikan dengan maksud negara JKM, negara Jabatan Kebajikan Masyarakat. Nampaknya keluarga ni susah sangat. Seluruh keluarga ini semuanya penyakit pelik-pelik belaka. Nampaknya kena beri bantuan. Dia pun pergi ke JKM, isi borang segala benda, lulus 300 sebulan. Tengok dia ni cacat, tangan tak ada, kaki pun tak ada, penglihatan okey, telinga okey, tapi cacat. Yang ni pun kita bagi juga 250 sebulan. Banyaklah. Jumlah semua sekali itu puluh juta juga tuan-tuan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Banyak juga, bukan sikit. Hak hilang bincang kemudian lah. Hak ni hak bagi, hak hilang lagi banyak. Hak bagi. Okey, yang itu orang panggil kebajikan semata-mata. Memang tolong orang miskin sebahagian daripada kebajikan. Sekarang ni apa makna? Yad'una ilal khair, menyeru, berdakwah. Yad'u, da'a yad'u, menyeru, berdakwah ilal khair. Apa makna berdakwah kepada kebajikan? Para ulama tafsir Al-Quran menegaskan bahawa al-khair, kebajikan itu ialah seluruh ajaran Islam yang dibawa dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud Islam yang sempurna dan ajarannya yang menyeluruh. Kalau begitu tuan-tuan sekalian, kebajikan apa dia? Seluruh ajaran Islam. Bila kata akidah, kebajikan. Bila kita kata bersolat, bersembahyang, berjamaah macam kita ini adalah kebajikan. Orang yang meninggalkan dosa maksiat, dia tidak berzina umpamanya, itu juga adalah kebajikan. Orang yang bersedekah dengan harta bendanya, itu juga kebajikan. Selama mana dia duduk dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang kita lakukan itu hanya semata-mata kerana Allah. Ni kalau kita buka ni panjang, bab tasawuf, kita ambil poin dia je. Kerana itu orang yang bersih hatinya, bersih hati macam mana? Orang yang nak jumpa Tuhan di akhirat nanti. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Tengok lagi buka ada ayat ada lah. Ni bab tasawuf. Ada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, oleh itu siapa yang berharap akan pertemuan mesra dengan Tuhannya di akhirat, tidak di dunia, buat dua perkara. Satu, falyamal 'amalan salihah, yang dia nak buat itu amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik ini siapa yang menunjukkannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudahnya syariat. Dua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, jangan dia syirik kepada Allah dalam ibadatnya, amalnya, kerja buatnya. Syirik yang pertama, akidahnya rosak. Syirik yang kedua, tidak ikhlas. Itulah dua syarat besar. Syarat kamilan maqbulan, diterima sepenuhnya seluruh amal yang kita buat. Macam mana? Satu,
hak dalam hati kita ikhlas. Macam mana ikhlas, Ustaz? Tanya diri sendiri, tahulah, kan payah. Rasa-rasa buat kerja supaya orang upah, rasa-rasa buat kerja supaya orang naikkan kita ada jawatan, rasa-rasa buat kerja orang betina nak kepada kita. Itu kita pun tahu, aku sebenarnya bukan nak tolong sangat bapak dia tu, aku nak anak betina dia. Kita pun tahu. Habis aku tengok kau sejak akhir-akhir ni kau main rajin ke surau. Kau pun tahu, aku ingat aku nak ambil jawatan kuasa masjid tu, tidak bahagian bendahari. Contohlah, kan tuan-tuan kata pula ustaz menyindir kita tu dah. Contoh begitu. Jadi bab ikhlas tu semua orang tahu. Yang kedua apa? Itba'u lis-sunnah, mengikut pada sunnah. Mana apa dia? Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, kebajikan tu apa? Kebajikan itu ialah seluruh ajaran Islam. Semua yang Nabi bawa itu adalah kebajikan. Mana apa dia? Semua ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kebajikan, dengan dua syarat tadi. Dengan dua syarat tadilah. Kalau begitu tuan-tuan, betul tidak kalau tuan-tuan dengar dalam masa beberapa tahun ini orang menyebut kita nak menegakkan negara berkebajikan? Agak-agak betul ke salah istilah tu? Ustaz, semenjak 3-4 tahun ini, sejak Ustaz duk berkawan dengan Cina, saya tak dengar dah perkataan negara Islam. Tu juga. Dulu daulah Islamiyah, la syarqiyah, la gharbiyah, daulah Islamiyah, tak ada timur, tak ada barat, daulah Islamiyah, negara Islam. Tapi sejak akhir-akhir ini tak ada dah negara Islam, yang adanya negara berkebajikan. Agak-agak tuan-tuan, berdasarkan takrif tadi, kebajikan itu ialah seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak betul tak orang yang menyebut kita nak menegakkan negara berkebajikan? Betul ke salah? Tak berani nak jawab, angguk-angguk je. Betul lah. Apa saja yang kita bawa berdasarkan apa yang Nabi bawa, betul. Cuma kita, kalau kita sebut negara Islam, dalam suasana masyarakat hari ini berbagai bangsa, kaum dan agama, dia agak sensitif. Maka lebih lunak menggunakan negara berkebajikan. Kalau kita kata awak ni bodoh, betul lah, orang marah tahu. Kalau kita kata awak ni jahil lah, jahil tak apa Ustaz, bodoh Ustaz, jangan sebut bodoh Ustaz. Awak ni betul-betul perangai babi yang sebut. Awak ni jangan ikut perangai khinzir tak apa. Sama lah, khinzir dengan babi sama je lah, sama je lah. Kalau begitu saudara sekalian, kebajikan ni apa dia? Seluruh ajaran Islam yang Nabi bawa, bermula dengan akidah, masuk perkara syariat ibadah, masuk perkara muamalah, soal-soal ekonomi, masuk perkara berkait dengan munakahat, soal perkahwinan, masuk perkara yang berkait dengan soal undang-undang jenayah dalam Islam. Semua itu adalah al-khair, kebajikan. Ini dihuraikan secara terperinci oleh Al-Quran. Yang kita buat tu dua je, sama ada al-khair, kebajikan, ataupun yang kita buat itu syarran, kejahatan. Ayat ni semua tuan-tuan ingat walaupun tak hafal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah apa ni? Zalzalah, goncangan hari kiamat. Bila dunia sudah hancur, itu dipanggil hari akhirat.
hari akhir dunia. Hari itu jugalah hari qiyamat. Semua manusia qiyam, bangun. Bangun daripada mana? Bangun daripada kubur. Qiyam, qiyamah. Akhirah, akhir, hari akhir dunia. Awal akhirat. Ujung ayat itu Tuhan sebut ni. Kesudahannya apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka sesiapa yang berbuat kebajikan seberat zarah, paling halus, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarah, paling halus, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalnya. Khairan, macam tersebut, tabung khairat, khairat. Fastabikul khairat. Kita Melayu khairat, khairat. Lagi teruk khairat. Tak apalah, kira okeylah Melayu tu. Khairat, khairat, khairat. Fastabikul khairat. Berlomba-lombalah kamu buat kebajikan. Lagi satu, ni tak adalah. Takkan berlomba-lomba buat kejahatan. Khairan syarran, khairan syarran, khairan kebajikan, syarran kejahatan. Saudara, Allah kata kalau kita buat kebajikan seberat zarah, atom apa? Atom proton, elektron. Satu lagi Jadi 3 kan? Apa? Neutron. Jangan proton saga, sudahlah. 3 tu kan. Ni memang kita tak nampak. Tapi kalau timbang, boleh timbang di neraca Allah. Maka Allah kata akan tengok dalam kitab amalan. Apa dia? Semua amal yang kita buat, tengok dalam kitab. Ya rahu. Begitu juga kejahatan. Ayat ini menunjukkan apa? Setiap amalan manusia dikira dan dihisap. Semua amalan kita dihisap. Sama ada urusan ibadah, dia panggil al-a'mal al-ukhrawiyah, amalan-amalan akhirat. Solatnya, puasanya, zakatnya, hadinya, doanya, sedekahnya, itu dikira amalan akhirat. Ataupun disebut sebagai al-umur fi hayatil yawm, fi hayatil yaumiyah, ataupun kita panggil al-a'mal ad-dunyawiyah, amal-amal keduniaan. Al-umur ad-dunyawiyah, urusan-urusan dunia. Hak mana? Makan, minum, berpakaian, naik kereta, pakai LCD projektor, dunia belaka. Pasar minggu, pasar malam, pasar Rabu, ini semua dunia belaka Ustaz ni. Walaupun dunia, semuanya tetap berkait dengan hukum Islam. Allah tanya tuan-tuan, semuanya tertulis dalam kitab. Sebatang mancis, Allah tanya tak? Sebatang mancis boleh jadi kebajikan tak? Sebatang mancis boleh kan? Kalau kita timbang, agak-agak kita punya dacing kita tu bergerak tak? Tak Ustaz. Kita ambil sekotak mancis, letak, agak-agak bergerak tak? Tak bergerak Ustaz. Kita ambil satu carton tak? Boom, bergerak sikit Ustaz. Nak ceritanya, ringan sangat sebatang mancis, tapi ya rahu, kamu akan tengok dalam kitab amal di akhirat. Kalau balok, tak, saya nak buat satu, tak tahu lah orang panggil analogi ke, aku tak kerti kau pasal orang putih ni. Kalau balok, lagilah misqala dzarrah, seberat atom itu, ya rahu, kamu akan tengok dalam kitab amal. Hal ni Ustaz, bukan kata dacing tu dah, lori yang bawa dacing tu pun ranap sekali. Ni bukan misqal dah ni tak tahu nak sebut dah ni. Berat yang sangat berat lah. Berat sangat ni tuan-tuan.
Kalau yang kecil Allah Ta'ala tanya, yang besar tu tuan-tuan lagi lah ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Misqala dzarrah lagi ditanya oleh Allah Ta'ala, yang besar tadi. Ada satu mufti di Malaysia, tak sebut negeri lah, orang tanya dia macam mana Datuk Mufti. Dia bersyarah, dia kata sesiapa yang mengambil hutang PTPN wajib bayar, siapa yang tak bayar haram. Anak-anak kita belajar tak ada duit pinjam, 30,000, 40,000, okey, bagus. Yang beri pinjam boleh pahala, yang ambil pinjam pun boleh pahala. Yang berdosa kalau dia riba. Okey. Kata Datuk Mufti ni wajib bayar, haram tak bayar. Kawan saya ni nakal sikit, imam masjid. Habis Datuk Mufti dia kata, nak kait dengan balak tu lah, dia kata kalau orang berhutang 589 juta, dia seorang je, wajib bayar ke tak? Faham maksud saya ni? Sebenarnya jawab cara mudah je lah. Habis kalau hutang 30,000 wajib bayar, hutang 60,000 wajib bayar, hutang 589 juta wajib bayar ke tak wajib? Wajiblah bayar. Saya nak khabarkan pada tuan-tuan, ramai hari ini orang yang bertindak tidak mengikut syariat. Tak ikut syariat sebenarnya, mengikut rasa seronok-seronok kita aja. Awak wajib bayar sebab awak ni orang ramai. Ada pun dia tak bayar-bayar. Pasal apa dia? Dia ni tokoh korporat, tak bayar-bayar. Kebetulan dia tu saudara aku pula. Boleh ke begitu tu hukum ni tuan-tuan? Jadi setiap amalan kita, saudara sekalian, kita akan tengok di akhirat nanti. Kita akan lihat. Nanti tuan-tuan balik, nanti buka surah ini. Cantik surah ni. Suratul Haqqah. Kita berhenti 8.40 insya-Allah. Isyak masuk 8. Ini memanglah tadi tuan-tuan sampai maghrib. Lepas tu wirid, lepas tu doa. Itu dianggap sebagai waktu kecederaan. Jadi saya ambil waktu kecederaan sikit ni, sikit lagi. Balik nanti tuan-tuan buka surah Al-Haqqah. Bila kita mati nanti, ada orang terima kitab dia tangan kanan, ada orang terima kitab tangan kiri. Tak ada mic satu yang kecil tu, tak ada. Mic tu imam, ada tuan imam punya mic, buat macam ni. Yang ni dia cerita orang terima kitab tangan kanan. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Maka sesiapa yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia akan berkata apa? Alangkah sukacitanya dia, dan berkata, nah, engkau bacalah aku punya kitab ini. Ini orang yang terima kitab tangan kanan. Alhamdulillah, kerana banyaknya kebajikan. Lagi satu sahabat sekalian yang terima kitab tangan kiri. Carilah harta kekayaan, tak salah. Carilah harta, carilah kesenangan, carilah kedudukan, tapi jangan buat maksiat pada Allah dengan harta, dengan kuasa, dengan tenaga yang kita ada. Ngapa? Di akhirat terima kitab tangan kiri. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ
ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang punya kitab tangan kirinya, maka dia akan berkata, sama-sama hak tadi fayaqul, yang ni sama juga fayaqul, maka dia akan berkata dengan sesalnya di akhir nanti, lam uta kitabiyah, alangkah baik aku tak terima kitab. Alangkah baiknya kalau aku mati dulu, mati yang tidak dibangkitkan lagi oleh Allah. Di dunia dia mati tu, mati tak bangun-bangun dah di akhirat. Ma aghna anni maliyah, harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun. Baru ingat, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tidak beri manfaat oleh harta benda dan anak-anak penyokong yang ramai, illa man atallah biqalbin salim, malaikat orang yang datang bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera, selamat. Hak tadi, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Menyesal saudara sekalian, daripada sekecil-kecil amal, kita akan tengok dalam kitab amal kita itu, sama ada menerima kitab pada tangan kanan atau menerima kitab pada tangan kiri. Yang terima tangan kiri itu menyesal, yang tak sudah, ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah baiknya kalau aku mati dahulu, qadiyah, qada, habis, tak hidup-hidup lagi. Ma aghna anni maliyah, harta kekayaan aku tidak dapat tolong aku. Halaka anni sultaniyah, telah binasalah daripada aku sultan. Makna apa dia? Hujah-hujah tak boleh pakai dah di akhirat. Di dunia bolehlah, surat khabar ke mahkamah ke boleh buat dah ke. Lalu saudara sekalian, kita nak pastikan apa dia? Kita banyak kebajikan. Lalu Nabi SAW menyebut di sana ada ruang-ruang kebajikan. Kebajikan mana? Yang paling nombor satu itu ialah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Hadis ni semua orang tahu sebenarnya. Sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yawma la illa zilluh, al-imamul adil wa syabun nasya bi ibadatillah, ila akhir hadis. Nabi kata di akhirat nanti ada 7 golongan manusia yang akan dipayungi oleh Allah di bawah naungannya. Hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Matahari sejengkal dengan kepala, tenggelam dalam lautan peluh, lapar, dahaga, bertelanjang. Yang ni saudara sekalian ikut keadaan masing-masing atas dunia. Kalau atas dunia ni duk makan ke darah, benda haram sekali benda dah, di akhirat jawapannya tak ada makan minum lah untuk dia di padang mahsyar. Ini ikut masing-masing amal dia. Kalau banyak khairan, ini keadaan dia selamat. Dalam ramai-ramai manusia itu, Nabi menyebut orang yang pertama yang banyak kebajikan siapa dia? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kedua pemuda, ketiga orang kaki masjid. Kalau ringkasnya beginilah supaya masa tak panjang habis. 1, pemimpin yang adil. 2, anak muda yang senantiasa tunduk kepada Allah. 3, ahli masjid, bersaudara kerana Allah, menjauhi zina, dermawan. Kemudian ahli zikir. Tengok, ahli zikir kalau ikut dalam matan hadis ini, hadis ni riwayat Bukhari wa Muslim. Ahli zikir ni dia tak ada apa-apa aliu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullahalazim. Orang ini dia berzikir seorang diri, akhirnya mengalir air mata. Yang ni dapat kebajikan yang besar di akhirat, selamat dia. Ahli zikir.
Tak kira lah, subhanallah, alhamdulillah, akbar, 33 pagi, 33 petang, sebelah pagi, sebelah petang. Carry on je lah. Hak tuan-tuan buat lepas semayang, sebelum semayang, luar semayang, carry on je. Yang paling baik orang yang zikir seorang-seorang, fafadat ainah, lalu mengalir air matanya. Kebajikan nombor 7. Ngapa nombor 7? Dia seorang-seorang je Ustaz. Ini bahasa mudah ni. 2, dermawan. Orang ini apa kebajikannya? Kebajikannya ialah dia guna hartanya untuk bersedekah dengan ikhlas kerana Allah. Yang kedua, sebelum saya terlupa hak ni nanti, saya bawa log pembangunan Ma'had Tahfiz. Lama sungguh saya tak mari sini maknanya, sebab saya dah lancar banyak tempat dah ni. Ma'had Tahfiz ni tahun kedua kita buka. Tahun kedua buka dan tutup dah pada permohonan. Jadi siapa yang nak tu nanti ambil lah di belakang, satu log kaki persegi bangunan itu RM50. Itu niatlah untuk arwah-arwah mak ayah sesiapa. Dan saya cadangkan arwah diri sendiri. Tahu arwah diri sendiri? Arwah tu roh-roh. Jadi kita niat roh kita lah. Ini Ustaz, aku niat untuk arwah aku sendiri lah Ustaz. Kau bila nak mati, entahlah. Boleh juga. Hak ni apa dia punya kebajikan? Menjauhi zina. Orang yang menjauhi zina, saudara sekalian, buat kebajikan. Kebajikan apa dia? Meninggalkan dosa maksiat. Di antara perkara besar orang itu apa dia? Dia menjauhi zina yang berkait dengan apa? Kalau bab tasawuf, tasawuf pun dia berkait semua sekali dengan Islam lah. Cuma dalam bab tasawuf perbincangan hubul nisa, gila wanita. Habis orang ni merendah dengan perempuan, bersukaria tak menentu dengan perempuan, berzina. Itu hak ni tadi berkait dengan apa? Dalam bab tasawuf, penyakit hubul man, gila kepada harta. Ini penyakit dan diri manusia, tak kira dah halal haram, jadi dia kaya. Yang keempat, ada lagi 7 minit. Yang ni lagi hebat, tidak kerana harta, tidak kerana wanita. Dia ni kasih sayang pada sama Islam, pada jiran dia. Dia bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Sebagaimana orang-orang Ansar, mereka mengasihi orang Muhajirin semata-mata kerana Allah. Dia buat semata-mata kerana Allah, tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata kerana Allah. Wala hajatan, tidak ada satu hajat dalam diri mereka. Orang Ansar ni, dia tolong orang Muhajirin, dia tak nak fikir apa-apa. Aku kalau tolong orang Muhajirin orang Quraisy Mekah masuk Islam. Nabi pun juga merupakan orang Quraisy. Aku ingat kalau merintah Madinah ni tak ada orang dah, mesti Nabi Muhammad merintah. Kalau gitu, kalau aku baik dengan orang Muhajirin, aku ingat tidak jadi JKK. Tak. Orang Ansar ni tolong Muhajirin semata-mata kerana Allah. Besar kebajikan. Yang ni ahli masjid, besar kebajikan dia. Sebab yang datang masjid Zuhur, Asar, Maghrib, khususnya subuh ini, kalau calang-calang orang tak datang masjid tuan-tuan, tak datang. Walaupun munafik juga datang masjid. Itu tajuk kemudian. Tak sempat malam ni. Kemudian tajuk tu. Lagi hebat cabaran apa dia? Orang muda. Orang muda tuan-tuan apa dia? Orang muda ni tuan-tuan, dia nak hak mana? Orang muda ni bab-bab wanita. Orang muda ni bab-bab harta. Orang muda ni tuan-tuan, dia malas nak genteng buah tasbih. Orang muda ni malas nak ke masjid. Kenapa? Banyak sangat dia punya, orang kata dia punya apa orang panggil ya? Dia punya desakan nafsu tu banyak. Orang tua ada juga tapi tak berapa dah. Aku tak ada dah Ustaz. Angin ada tapi gitu-gitu je lah Ustaz. Ada juga selera nak baju baru, nak harta ada. Selera nak perempuan ada tapi tak berapa. Berbanding dengan orang muda tuan-tuan, nak kereta, nak rumah, nak wanita, tetapi dia menjadi manusia mana? Manusia yang tunduk patuh taat pada Allah, datang ke masjid sembahyang berjamaah, berzikir kepada Allah, jaga hubungan dengan perempuan wanita, dia jaga dalam mencari harta kekayaan. Sabar dia Syekh. Maka orang seumpama ini, pemuda ini, kebajikan nombor 2. Nombor 1 kata Nabi ialah al-imamul adil
pemimpin yang adil itu nombor satu. Ngapa? Nah, sikit lagi tinggal lah. Sebab 8.40 nak berhenti. Tuan-tuan tengok jam, saya tengok jam belakang tu. Kalau jam tu mati, nasib lah. Tapi hidup nampak tu. Kebajikan pertama ialah pemimpin yang adil, yang disebut siasah politik. Kena ingat, bila kata pemimpin yang adilnya, suka tak suka syarat besar Islam tu mestilah. Jangan tanya lah Ustaz, kalau dia kafir Ustaz, tak termasuk lah. Mesti Islam tu dulu mestilah. Tu tak payah bincang Islam tu. Yang disebut siasah politik, yakni mentadbir urusan negara dengan Islam, memerintah dengan Islam, beribadat sembahyang puasa dengan Islam, berpakaian dengan Islam, berekonomi dengan Islam, bersokan dengan Islam, berhiburan dengan Islam. Begitu juga mengurus negara dengan Islam yang adil untuk semua. Sebab Nabi juga menegakkan negara di Madinah, rakyatnya berbagai bangsa. Adil macam mana? Adil dalam pemerintahan negara, tanpa mengira kawan dan lawan, tanpa mengira bangsa dan agama, adalah kebajikan pertama. Kerana besarnya cabarannya dan hebatnya perjuangannya serta banyaknya kebajikan. Orang yang jadi pemimpin negeri negara, tuan-tuan, cabarannya hebat. Cabarannya hebat. Berapa banyak harta dia nak, dia boleh. Apa yang dia buat betul, memang betul. Yang dia buat salah pun boleh betul. Hak yang betul memang betul lah. Yang salah pun betul, dia boleh buat. Kenapa? Dia ada kuasa. Mahkamah bawah dia, tentera bawah dia, polis bawah dia, semua bawah dia. Dan dia duduk atas undang-undang, bukan bawah undang-undang. Tengok di Iraq, tengok di Mesir, tengok di mana. Allahu Akbar. Pemimpin bertindak sebagai Tuhan, menyuruh rakyat mendewa-dewakan mereka. Perkara yang syirik kepada Allah apa dia? Mendewa-dewakan manusia. Akhir pemimpin bukan jadi raja lagi dah. Pemimpin jadi manusia yang kuku besi, yang jahat, yang zalim, yang tak ada batas-batas sempadan undang-undang. Jahat dia. Sedangkan pemimpin yang berkebajikan ini, dia boleh cari duit, boleh cari harta, boleh cari, tapi dia masih bertindak di atas nama orang Islam, mencari harta yang halal, nama yang halal, hukum yang halal, mengikut peraturan Allah. Tapi payahlah tuan-tuan nak dapat ni. Tapi tak mustahil, kerana ada manusia seumpama Rasulullah, pengganti Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sayyidina Ali dicuri baju besi, akhir Yahudi didakwa di mahkamah. Oleh kerana Sayyidina Ali yang mendakwa, maka dia kena bawa saksi. Saksi tak ada. Sayyidina Ali waktu itu, bukan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali waktu itu adalah merupakan khalifah, Perdana Menteri. Ali kata, saya tak ada saksi, tapi baju besi itu memang saya punya. Mengikut hukum syariat Islam, tidak kiralah hamba itu tidak Islam sekalipun, pemimpin itu yang paling tinggi, dia tetap tertakluk kepada hukum syariat Islam. Apa dia? Bila mencuri, kena bawa dua saksi. Ada saksi tak? Tak ada. Kalau begitu, saya memutuskan bahawa mengikut syariat Islam yang dibuat Nabi Muhammad SAW, bahawa baju besi itu milik Yahudi. Habis. Keluarlah mahkamah. Keluar mahkamah, Yahudi itu panggil Ali, tak dia panggil khalifah ke Sayyidina Ali, wallahu alam. Ali, ambillah balik baju besi kamu. Sayyidina Ali kata, kenapa kau tak jawab kat mahkamah tadi? Kata Yahudi itu, aku nak melihat keadilan Islam. Aku ni seorang bangsa Yahudi, tidak Islam. Kamu seorang Islam, tertinggi pula pemerintah negara. Aku mahu melihat keadilan Islam. Yahudi itu akhirnya, saudara sekalian, masuk Islam. Hari ini saudara-saudara sekalian, inilah bentuk negara yang kita nak. Negara mana? Negara berkebajikan, yang meletakkan tauhid akidah sebagai asas. Dalam seluruh tindak tanduk kita, adanya dosa pahala si Allah, termasuklah persoalan politik. Dan negara ini
negara yang telah dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini yang tuan-tuan tegakkan dia, maka betul lah kuasa politik, khususnya orang itu sendiri, adalah kebajikan pertama kalau dia bertindak adil di atas nama Islam. Jadi saya berhenti sekadar itu. Nanti tuan-tuan kalau nak nota, tuan-tuan hantar ke sinilah. Saya akan bagi tuan-tuan yusufmbong@yahoo.com. Panjang lagi cerita tu, tak habis lah nak cerita semua. InsyaAllah lain kali ada masa kita akan bertemu lagi. Jadi nanti sesiapa yang mana tadi yang saya sebut apa tadi, untuk derma kepada Mak Tafiz ini tahun kedua lah, buka 2013 ni tahun kedua. Mak Tafiz Darul Izzah Madi Kuantan, pelajar kita dah ada 15-16 orang. Itu tempat pertama di Taman Guru, dan kita dah pindah ke suatu tempat baru namanya Kota Damansara. Bukan Damansara Kuala Lumpur, Damansara Kuantan Pahang, bypass ke Kemaman Terengganu, belakang tu. Lebih kurang dalam 7 km daripada airport Kuantan. Ini kita punya banglo yang bagi kita. Mana Mudir tadi hilang. Ni Mudir ni tak jadi datang sini, tuan-tuan tak kerja ajak dia agaknya. Ustaz Fadil bin Muhammad Nur bin Haji Abdul Karim, Fadil Nur bin Haji Abdul Karim. Ini kita punya kaji. Kalau tuan-tuan tengok demonstrasi kalian ada dia, pasal dia besar dari orang lain, gerguk jalannya. Muda lagi, baru 32 rasa umur dia. Jadi insya-Allah kita akan mendirikan bangunan. Dah ada dalam 200,000 kita cukup lah bangunan-bangunan 3-4 tingkat ini. Jadi atas lot itulah nanti tuan-tuan boleh dapatkan. Jadi yang ni nanti tuan-tuan boleh buat demikian. Dulu saya mari tahun lepas pun saya memang tak lancar, sebab saya tengok masjid tuan-tuan pun tak siap. Itu sebab saya tak tunjuk benda ni, sebab saya tengok tuan-tuan tengah buat masjid, tapi masjid dah siap dah. Bolehlah tuan-tuan nak bagi ke ini pula. Ini kita buat dalam bentuk begini, bentuk beginilah. Siaplah untuk 1 kaki persegi. Jadi sekadar itulah pada malam ini. Dan yang tak ada 50 pun boleh juga, sebab semua ini kita akan masukkan dalam akaun pembangunan. Tapi yang lot yang kita nanti yang kita akan tanda dalam bangunan kaki persegi itu yang RM50 ni lah. Jadi nanti kat belakang nanti tuan-tuan jumpa saya nanti kat belakang nanti insya-Allah. Yang tak ada 50 bagi 500 pun diterima insya-Allah. Jadi saya mohon berhenti sekadar itu pada malam ini. Terima kasih banyak pada tuan-tuan sekalian. Dan sengaja saya ambil tajuk sudut-sudut yang jarang dibincang oleh orang, supaya kita clear dari segi kepahaman Islam. Yang kedua, kita bertindak di atas asas kepahaman yang sebenar. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.